Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Okey, hari ini saya nak bercerita macam mana kita nak pilih corak baju kurung yang bersesuaian dengan badan kita. Okey, jom. Kalau baju raya sama ada corak tu corak bunga ataupun corak geometri ataupun seterusnya plain. Itu je lah. Kita akan bermain dengan tiga printed fabric macam ni lah. Apa yang sesuai dengan bentuk badan kita? Yang pertama sekali, sebelum kita nak pastikan bahawa corak tu sesuai dengan bentuk badan kita, kita perlu kenal dulu bentuk badan kita. Pada siapa yang belum tengok lagi video saya macam mana kita nak tentukan bentuk badan, boleh klik dekat link yang saya tulis dekat bawah ni. Bagaimana kita nak tentukan bentuk badan, boleh tengok tu dulu sebelum tengok video ni. Sebab nanti kalau saya cerita dekat sini dah tak faham. Jadi tak apa. Sekiranya siapa yang dah tengok, boleh tengok dekat sini, boleh teruskan. Okay, now kita perlu tentukan bahawa bentuk badan kita ni jenis yang macam mana. Pear, apple, ada 5 jenis kalau siapa yang masih ingat. Apple, pear, inverted triangle, hourglass dan ataupun ruler. Okey, itu adalah jenis bentuk tubuh wanita. Okey, frame pula bagaimana? Frame ada 3 je, iaitu small, medium and large. Dan selalunya kita akan lihat kepada saiz baju yang selalu kita pakai. Kalau kita selalu pakai medium, automatically memang frame badan kita medium lah. Ataupun selalu kalau kita pakai large and above, memang large lah. Ataupun kita selalu pakai S, kita merupakan small frame. Okey, pentingnya untuk kita tahu frame badan ni adalah ia akan menentukan bagaimana corak yang sesuai, saiz corak yang sesuai untuk badan kita. Sebagai contoh, kiranya badan kita mempunyai bentuk frame small, kita akan pilih corak yang kecil. Barulah sesuai dengan badan, barulah harmoninya dengan badan. Corak-corak yang kecil ni sesuai dengan badan kita sebab badan kita kecil. Begitu juga kalau badan kita mempunyai bentuk badan yang besar, iaitu large, kita boleh pilih corak-corak bunga yang sedikit besar untuk complement dengan saiz badan kita tersebut. Itu antara teknik dia. Pernah tak kita sebelum ni dengar macam kalau badan orang tu besar, akan pilih corak kecil supaya kita nampak kecil. Kalau badan orang tu kecil, kita akan pilih corak besar supaya nampak besar. Saya tak kata tak betul. Sebenarnya kalau kita nak cari corak yang bersesuaian dengan bentuk badan kita, kita perlu ikut bentuk badan tersebut. Kalau saiz badan kita kecil, maka corak yang kita pilih pun saiz yang kecil. Supaya dia tak nampak terlalu pelik ataupun tak harmoni dekat situ. Kita nampak awkward. Begitu juga dengan bilangan corak. Bilangan corak ni akan menentukan sama ada syarat atau tidaknya suatu pakaian. Contoh, bunga kita banyak sangat. Bila bunga banyak sangat atas kain, menyebabkan kain kita tu nampak sangat sarat. Bila sarat maksudnya dia ada volume, dia ada berat. Bila ada berat tu maksudnya dia tak sesuai untuk orang yang berbadan kecil. Orang yang berbadan kecil tak mampu nak pikul berat beban tersebut. Jadi kalau orang yang berbadan kecil, kita pilih corak yang agak berselerakan sedikit, tak terlalu sarat sangat. Tapi kalau orang yang badan besar, dia boleh bawa corak yang banyak tersebut dalam untuk badan dia sebab dia boleh carry that volume. Itu kaedahnya. Seterusnya adalah corak geometri. Corak geometri sekarang tengah famous. Ini termasuklah yang jenis persegi, square ataupun stripe. Kita kategorikanlah semua sekali dalam corak geometri. Okey, corak geometri kaedahnya pun sama. Sekiranya kalau contoh stripe kan, stripe ada yang jenis lebar je, saiz kecil, ada lebarnya saiz besar, ada lebarnya saiz sederhana. Jadi macam mana nak tentukan saiz stripe tu sesuai untuk kita? Adalah dengan mengikut frame badan kita. Kalau frame badan kita kecil, maka kita pilih corak stripe yang kecil. Kalau badan kita medium atau bersaiz medium, kita akan pilih stripe yang medium. Begitu juga dengan kalau badan besar, kita akan pilih stripe yang agak besar supaya ianya harmoni dengan badan kita dan tak nampak terlalu, orang kata, tak bersesuaian lah. Katakan badan kita kecil tapi kita pakai stripe besar, so berat dekat situ dan nampak tak harmoni. Itu cara dia. Ada juga jahitan pada baju kita, jahitan seperti baju kebaya kan ada macam jalur dekat depan tu, ataupun kita mungkin buat pleat. Okey, saiz pleat, saiz baju kebaya punya bahagian lipatan tersebut, saiz ni bergantung kepada frame badan kita. Kiranya frame badan kita besar, kita memerlukan saiznya sedikit besar mereka yang berbadan kecil. Ada juga jenis pleat. Pleat banyak kan jenis kan, box pleat lah, kita ada pleat yang sedikit kecil lah, ataupun kain kembang payung dan macam-macam lagi jenis kain pun sama juga, dia ada stripe kat situ. Jadi mereka yang mempunyai bentuk badan kecil, seeloknya pleat tu tidak terlalu besar lah. Kalau orang yang berbadan besar, pleat tu dia boleh besarkan. Itulah antara kaedah-kaedah yang boleh kita guna pakai. Pilih baju yang sesuai ke tak dengan badan kita. Baju yang ada kotak-kotak, kotak-kotak kecil ni adalah mereka yang berbentuk tubuh kecil. Kotak-kotak besar sikit untuk badan yang sedikit besar. Kaedah dan tekniknya sama saja, iaitu kita tengok body frame kita. Corak tu perlu harmoni dengan body frame kita. Dan yang terakhir adalah yang tak ada corak atau
ataupun plain lah, corak plain. Macam mana kita nak tentukan bahawa corak plain ni sesuai ke tak dengan badan kita? Corak plain ni selain daripada menentukan bahawa warna tu sesuai ke tidak dengan badan kita, salah satu lagi cara untuk kita tentukan corak plain ni sesuai dengan badan kita atau tak adalah dengan menentukan tekstur kain tersebut. Tekstur ni adalah bila kita sentuh permukaan kain tu, sama ada licin ke, kasar ke, itu adalah tekstur kain. Okey, macam mana kita nak tentukan bahawa tekstur kain tu sesuai dengan bentuk badan kita ke atau tak? Tekniknya pun mudah juga, sama juga, ya. Okey, most of the time, this is rule of thumb, ya. Most of the time, tekstur kain yang sederhana, tak terlalu lembut, tak terlalu kasar, sesuai dengan semua orang. Ini paling mudah lah. Kalau susah-susah sangat nak pilih tekstur kain, pilih je lah yang sederhana, yang tak terlalu lembut, tak terlalu kasar, okey-okey. Itu sesuai untuk semua orang, tak ada masalah. Walaupun badan orang tu besar ke, kecil ke, sederhana ke, tetap sesuai dengan semua orang. Tapi sekiranya adalah satu ketika yang mana kita perlu pakai setting, ataupun kita perlu pakai kain-kain yang sedikit kasar macam brocade, kain yang kasar sikit lah tekstur dia. Jadi macam mana kita nak tentukan bahawa ini sesuai ke tidak dengan badan kita? Okey, yang paling mudah adalah, okey, begini ya. Tekstur kain yang kasar sebenarnya sesuai untuk mereka yang dah sedikit berumur ataupun mempunyai permukaan kulit yang sedikit kasar. Dan tekstur kain yang lembut, soft dan smooth adalah sesuai untuk orang yang lebih muda, atau mempunyai tekstur kulit yang lembut lah, yang soft. Dekat sini kita tak tengok bentuk badan lah, dekat sini kita tengok tekstur kulit. Jadi tekstur kain yang kasar adalah untuk mereka yang berkulit kasar sedikit. Tekstur kain yang lembut adalah untuk mereka yang kulitnya lembut. Itu sangat bersesuaian, jadi dia macam harmoni lah dekat situ. Saya tak nafikan bahawa kain yang lembut ni dia lebih flowy. Bila lebih flowy maksudnya dia lebih ringan. Selalunya mereka yang berbadan besar suka material yang lembut seperti chiffon. Tapi perlu berhati-hati bahawa sekiranya material lembut ni berkilat, dia tak sesuai pula dengan badan yang besar. Sebab badan yang besar bila permukaan kainnya berkilat, dia dah jadi volume dia dah tinggi, dia dah tak sesuai juga. Okey, itu saja setakat ini dari saya. Semoga perkongsian ini bermanfaat dalam kita nak memilih baju yang sesuai dengan bentuk badan kita. Jumpa lagi di lain masa. Bye. Assalamualaikum.